Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Ustazah Zainul Nadia dan juga kepada rakan-rakan yang menonton video ini. Hari ini, saya dan kumpulan akan menerangkan mengenai satu tajuk iaitu sistem pendidikan di Malaysia dan juga mengenai isu sekolah vernacular sama ada ia perlu dimansuhkan atau dikekalkan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Haziq bin Daud. Saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai latar belakang pendidikan di Malaysia, sejarah awal dan semasa penjajahan British. Actually, sebelum pihak British datang menjajah tanah Melayu, sistem pendidikan orang Melayu ni berlandaskan kepada pelajaran agama Islam, iaitu kitab suci Al-Quran. Dan pada ketika itu, mereka telah menjadikan surau dan masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Dan pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang amat penting, di mana ia bermula daripada sekolah-sekolah pondok dan juga madrasah sebagai tempat untuk mereka menuntut ilmu. Kemudian apabila British menjajah tanah Melayu, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggeris, di mana sekolah-sekolah aliran Inggeris ini mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Hal ini telah menimbulkan kesukaran dan halangan kepada masyarakat Melayu terutamanya kerana majoriti mereka pada ketika itu tidak mahir dalam menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Hal ini pula ditambah dengan dasar yang dibuat oleh pihak British untuk menyekat kemasukan pelajar-pelajar Melayu untuk belajar di sekolah Inggeris, kerana mereka bimbang jika orang-orang Melayu belajar dengan pandai, ia akan membuat kedudukan Inggeris tergugat. Dan hanya pelajar-pelajar Melayu yang terdiri dari kelas atasan sahaja diberi peluang untuk belajar di sekolah Inggeris. Pada zaman penjajahan ini, dasar pendidikan terutamanya sistem persekolahan tidak menghasilkan keberkesanan yang positif, terutamanya untuk perpaduan kaum, kerana pada ketika itu British hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan kedudukan sendiri sahaja. Semasa penjajahan British, pihak Inggeris telah mewujudkan sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina dan juga sekolah vernacular Tamil. Dan kewujudan sekolah vernacular ini telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan menyebabkan hubungan mereka semakin renggang. Sekolah vernacular Melayu, Cina dan India ini mempunyai kepentingannya tersendiri, di mana sekolah Melayu untuk kepentingan orang Melayu, sekolah Cina untuk kepentingan orang Cina dan sekolah Tamil untuk kepentingan orang India. Tetapi pihak British ni tidak memainkan peranannya dengan adil, terutamanya dari segi layanan yang setaraf kepada semua bangsa. Contohnya, sekolah vernacular Melayu dan Tamil hanya terhad untuk sekolah rendah sahaja, manakala sekolah vernacular Cina mendapat keistimewaan melalui sekolah rendah selama 6 tahun, iaitu junior middle selama 3 tahun dan senior middle selama 3 tahun. Lulusan untuk sekolah Melayu hanya setakat memenuhi keperluan tenaga manusia yang paling rendah. Dan kemudiannya tercetus laporan Barnes pada tahun 1950. Ia telah menjadi penggerak perubahan kedudukan pendidikan orang Melayu kerana telah bangkitnya kesedaran semangat nasionalisme selepas tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1946. Mengikut laporan Barnes pada tahun 1950, kewujudan sekolah vernacular tidak menyumbang ke arah perpaduan kaum dan mereka mengesyorkan bahawa sekolah-sekolah vernacular hendaklah dibubarkan dan digantikan dengan satu jenis sekolah sahaja. Tetapi masyarakat Cina merasa kedudukan mereka tergugat dan atas desakan kaum mereka juga sendiri. Dan akhirnya terhasil laporan Fen Wu 1951 yang berusaha dan bertujuan untuk mempertahankan kedudukan pendidikan masyarakat Cina. Perubahan pendidikan sentiasa berlaku pada ketika itu kerana kehendak rakyat yang perlu dipenuhi
bagi menjamin perpaduan dan kesejahteraan negara. Kemudian, Ordinan Pelajaran pada tahun 1952 telah ditubuhkan. Impak daripada Hala 7 Laporan Barnes 1950 dan Laporan Pengu 1951 yang berlainan matlamat untuk dicapai. Maka singkat kata, kesan daripada sistem pendidikan penjajahan British itu telah wujudnya sekolah pondok dan madrasah, sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil dan sekolah Inggeris. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Nur Izlin Azira untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai sistem pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Izlin Azira akan membentangkan mengenai Ordinan Pelajaran dan Laporan Razak. Ordinan Pelajaran 1952 merupakan laporan sebuah jawatan kuasa yang telah ditubuhkan oleh kerajaan British di Tanah Melayu untuk mengkaji laporan Barnes 1950 dan Penwu 1951. Antara cadangan yang diutarakan adalah sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Sementara sekolah vernacular iaitu sekolah Cina dan sekolah Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan. Kedua, kemudahan pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil jika terdapat permintaan dari ibu bapa dengan bilangan murid 15 orang sebagai pelajar. Ketiga, bahasa Inggeris akan menjadi pelajaran wajib bagi sekolah Melayu dan bahasa Melayu akan menjadi pelajaran wajib bagi sekolah Inggeris. Namun, terdapat beberapa halangan dan masalah yang dihadapi iaitu kekurangan guru terlatih untuk sekolah kebangsaan, tentangan hebat dari kaum Cina dan India terhadap bahasa penghantar kerana mereka mahukan bahasa ibunda mereka sendiri, dan kekurangan kewangan bagi pembiayaan rancangan. Oleh itu, Jawatankuasa khas sekali lagi mencadangkan penggunaan 3 bahasa di sekolah Cina dan Tamil secara beransur-ansur sehingga diserapkan dalam sistem persekolahan kebangsaan. Kedua, penubuhan sekolah menengah vokasional. Ketiga, menghadkan bilangan murid masuk ke sekolah Inggeris. Dan keempat, penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan secara beransur-ansur di sekolah vernacular Melayu. Namun, Ordinan Pelajaran 1952 ini masih tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya darurat dan isu kewangan. Selepas merdeka, suatu kajian telah dijalankan untuk menambah baik sistem pendidikan di negara ini. Dasar pendidikan negara ini dikupal pada peringkat pusat oleh Kabinet, Kerajaan dan Kementerian Pendidikan melalui sistem jawatankuasa. Antara dasar-dasar peringkat kedua yang telah dilaksanakan adalah Laporan Razak, Penyata Rahman Talib dan Akta Pelajaran. Perpaduan antara masyarakat majmuk merupakan asas utama yang diberi perhatian oleh kerajaan Malaysia ketika menggubal dasar pendidikan selepas negara mencapai kemerdekaan. Perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan seimbang, harmonis dan berakhlak. Penyata Razak 1956 merupakan cadangan pendidikan yang ditulis sebagai salah satu usaha bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Nama laporan ini telah diambil sempena daripada nama Menteri Pelajaran pada masa itu, iaitu Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak Hussein telah menubuhkan Jawatankuasa Pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan. Matlamat beliau adalah untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaya. Ia juga adalah bertujuan untuk menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan membina satu sistem pendidikan kebangsaan
serta mengkaji semula struktur pendidikan negara. Laporan ini telah digabungkan ke dalam Seksyen 3 daripada Ordinan Pelajaran untuk membekalkan asas kepada rangka pelajaran atau kemerdekaan Melayu yang akhirnya dikenali sebagai Malaysia. Antara tujuan daripada Penyata Razak adalah pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah. Kedua, mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India di tanah Melayu. Ketiga, mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan. Keempat, menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi. Kelima, mewujudkan masyarakat yang bertoleransi, berdisiplin, terlatih dan progresif. Keenam, mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan. Yang ketujuh, memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan. Penyata Razak memorak langkah dalam membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Antara cadangan yang membawa kepada perubahan adalah dalam aspek-aspek berikut. Pertama, penubuhan jawatan kuasa. First, Menteri Pelajaran bertanggungjawab terus terhadap aspek yang berkaitan dengan pelajaran menengah, latihan guru dan merangka dasar pelajaran. Kedua, Jemaah Nazir Persekutuan dan Lembaga Pengelola Sekolah untuk semua sekolah telah ditubuhkan. Aspek yang kedua, dari jenis sekolah dan penggunaan bahasa. Yang pertama, sekolah yang dibenarkan untuk diwujudkan ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama. Kedua, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. Ketiga, sukatan pelajaran dan jadual waktu yang sama untuk semua sekolah. Keempat, penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Aspek yang ketiga adalah peperiksaan. Peperiksaan sijil rendah pelajaran dan sijil Persekutuan Tanah Melayu diperkenalkan. Dan yang keempat, aspek latihan. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional. Selain itu, sistem pendidikan sekolah menengah adalah sekolah menengah rendah (SMR), sekolah menengah atas (SME) dan pra-universiti. Di bawah Ordinan Pelajaran 1957, semua unsur yang diutarakan dalam Penyata Razak telah diterima dan disahkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Terdapat beberapa kesan akibat daripada pelaksanaan Penyata Razak. Antaranya ialah Kementerian Pelajaran diwujudkan dan ini telah merintis jalan ke arah tertubuhnya satu sistem pentadbiran pendidikan yang berpusat. Kedua, sebuah sekolah diwujudkan iaitu sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan kurikulum serta core kurikulum yang seragam. Ketiga, peluang pelajaran diperluaskan hingga ke peringkat pengajian tinggi dan aliran persekolahan telah diperbagaikan ke aliran teknik, akademik dan vocational. Keempat, semua calon sekolah menengah menduduki peperiksaan awam yang sama iaitu peperiksaan sijil rendah pelajaran dan sijil Persekutuan Tanah Melayu. Kelima, bagi tujuan pemantauan keberkesanan, mutu pelajaran dan sistem pendidikan di sekolah, sebuah jemaah nazir yang bebas telah ditubuhkan. Akhir sekali, bahasa Melayu yang diwajibkan di sekolah rendah dan menengah telah melahirkan beberapa buah institusi. Antaranya, institusi bahasa di Lembah Pantai Kuala Lumpur yang berperanan melatih guru-guru bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka berfungsi untuk meningkatkan perkembangan dan pengajian bahasa Melayu. Terdapat beberapa reaksi di kalangan kaum termasuk parti politik terhadap laporan razak ini. Antara pihak yang terlibat ialah orang Melayu. Mereka tidak berpuas hati dan syakwa sangka terhadap kedudukan bahasa Inggeris di sekolah Melayu. Kemudian UMNO Johor menentang keras kerana beranggapan ia akan membahayakan kedudukan bahasa Melayu. Parti Agama Islam Semalaya PAS menentang kerana tiada jaminan bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi. Selain itu, orang Cina, Kesatuan Guru Sekolah Cina dan Akbar Cina menentang perkara 12 kerana memperlakukan bahawa objektif akhir adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. Manakala orang India
Kesatuan Guru Sekolah Tamil menentang kerana berpendapat kemajuan sekolah Tamil akan terencat. Selain itu, tiada sebarang perakuan bahasa taraf bahasa Inggeris akan diturunkan. Assalamualaikum, nama saya Anis Nabila binti Ahmad Azam akan membentangkan mengenai dasar pendidikan pelajaran kebangsaan selepas kemerdekaan, iaitu Laporan Rahman Talib 1960. Sebelum ini, Penyata Razak telah ditubuhkan pada 1956 dan pada 1959, dasar pendidikan ini telah disemak semula dan menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya dimaktubkan di dalam Akta Pelajaran 1961. Tujuan Penyata Rahman Talib ini ialah yang pertama, untuk mengkaji semula polisi di dalam Penyata Razak dan serta kesan-kesan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, untuk membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu, dan ia telah dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abdul Rahman Talib, iaitu Menteri Pendidikan ketika itu. Seterusnya, antara cadangan-cadangan di dalam Penyata Rahman Talib ialah: yang pertama, umur persekolahan murid-murid dinaikkan secara automatik daripada 12 tahun ke 15 tahun. Ini bermakna kenaikan darjah secara automatik sehingga tingkatan 3. Yang kedua, semua sekolah rendah umum dan sekolah rendah jenis umum dicadangkan menukar namanya menjadi sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan. Yang ketiga, bayaran yuran di sekolah rendah dimansuhkan. Ini bermaksud pendidikan secara percuma di sekolah rendah. Yang keempat, bagi sekolah menengah, semua peperiksaan awam dijalankan dalam bahasa rasmi, iaitu bahasa Inggeris atau bahasa kebangsaan. Yang terakhir, sekolah menengah yang enggan menukar bahasa pengantarnya kepada bahasa rasmi negara boleh berdaftar menjadi sekolah menengah persendirian. Antara intisari di dalam Penyata Rahman Talib 1960 dan Ordinan Pelajaran 1961, yang pertama, permulaan untuk pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dan proses penukarannya mengikut satu jadual yang telah ditentukan. Yang kedua, sistem peperiksaan kebangsaan ditetapkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi sahaja. Yang ketiga, penekanan usaha kepada pendidikan vokasional dan teknik untuk memenuhi keperluan tenaga mahir negara. Yang terakhir, penekanan kepada mata pelajaran pendidikan agama dan moral di semua peringkat sekolah sebagai teras untuk memenuhi keperluan kerohanian rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azimah binti Muhammad Soeb. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan merupakan satu inisiatif daripada kalangan pemimpin untuk memupuk ataupun untuk melahirkan satu generasi yang mempunyai pendidikan bertaraf antarabangsa. Dasar pendidikan ini adalah bertujuan untuk menggantikan dasar pendidikan penjajah sewaktu penjajah menjajahi Tanah Melayu. Dasar pendidikan pelajaran kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 telah dimaktubkan dalam Ordinari Pelajaran 1957. Tetapi, untuk menambah baik, dasar pendidikan kebangsaan ini telah disemak semula pada tahun 1960 dan telah menghasilkan sebuah dasar pendidikan dalam Laporan Rahmat Talib. Laporan Rahmat Talib ini kemudian telah termaktub dalam Akta Pembelajaran 1961. Kemudian, untuk lebih mewujudkan satu dasar yang dapat diterima pakai oleh semua etnik di Malaysia, satu jawatan kuasa kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara ini agar dapat memperbaiki dari segi pelaksanaan matlamat untuk melahirkan satu generasi yang bersepadu, berdisiplin serta mewujudkan tenaga kerja yang membangun agar negara Malaysia membangun bersertanding dengan negara lain. Objektif dan strategi pelaksanaan dasar pendidikan kerajaan kebangsaan. Objektif dasar ini yang pertama, menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja bagi keperluan negara dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Yang kedua,
Dasar ini membantu negara dalam jangka masa pendek atau panjang dalam melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Falsafah pendidikan negara dalam melahirkan insan berilmu, berakhlak, seimbang dan boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada kemakmuran negara. Dari segi strategi pelaksanaan, dasar ini menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantaraan yang utama, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Yang ketiga, mewujudkan sistem peperiksaan yang sama rata bagi semua sekolah. Yang keempat, menjadikan pendidikan rendah mengikut kurikulum sekolah rendah KBSR yang berasaskan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, mempelbagaikan dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti, terutamanya dalam bidang sastera dan juga sains gunaan. Setelah pendidikan kebangsaan semakin maju, negara Malaysia juga mempunyai satu dasar pendidikan yang amat membanggakan. Dari semasa ke semasa, pembelajaran telah berkembang dan mewujudkan sekolah daripada 4 peringkat, iaitu sekolah tadika atau prasekolah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, daya taik IPTA ataupun IPTS. Seterusnya, saya akan menerangkan 4 peringkat sekolah di Malaysia. Yang pertama, prasekolah. Prasekolah merupakan satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 tahun dan ke atas sehingga 6 tahun dalam jangka masa 1 tahun atau lebih sebelum memasuki ke tahun 1. Sekolah rendah pula merupakan satu sistem pendidikan yang mengambil masa 6 tahun. Kanak-kanak selalunya memulakan pendidikan sekolah rendah ketika berumur 7 tahun. Peringkat seterusnya merupakan sekolah menengah. Pendidikan menengah terbahagi kepada 2 peringkat, iaitu pendidikan menengah rendah daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 dan pendidikan menengah atas tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Seterusnya, IPTA dan IPTS merupakan satu medium untuk pelajar melanjutkan pelajaran dalam peringkat diploma, ijazah sarjana muda dan ijazah kedoktoran. Jadual yang disediakan menunjukkan perbandingan antara sekolah sebelum merdeka dan selepas merdeka. Jenis-jenis sekolah yang terdapat sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, sekolah yang terlibat adalah sekolah jenis vernacular, iaitu sekolah jenis Melayu, sekolah jenis Cina, sekolah jenis Tamil dan sekolah jenis Inggeris. Manakala setelah kemerdekaan, sekolah yang diwujudkan adalah sekolah kebangsaan, sekolah bestari dan sekolah wawasan. Dari segi laporan pendidikan, sebelum merdeka, laporan Chessman, laporan Bernays, laporan Fanny Wu, ordinan pelajaran dan penyata razak telah digunakan. Manakala selepas kemerdekaan, Akta Pendidikan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Induk telah menjadi pegangan untuk dasar pendidikan di negara kita. Selain itu, pelaksanaan program yang telah dijalankan sebelum merdeka adalah mengikut dasar British. Manakala selepas merdeka, pengajaran pendidikan berteraskan PPSMI, iaitu Pendidikan Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Manakala waktu sebelum kemerdekaan, sekolah rendah hanya ditawarkan di semua sekolah dan tidak diwajibkan. Manakala selepas kemerdekaan, sekolah rendah diwajibkan untuk. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Aina Farhana binti Yusri akan membentangkan mengenai isu sekolah vernacular di Malaysia. Seperti yang kita tahu, sekolah vernacular merupakan sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan di sekolah. Dan sistem pendidikan vernacular ini juga bermula sejak dari zaman penjajahan British lagi. Terdapat 5 jenis sekolah vernacular di Malaysia. Yang pertama, sekolah vernacular Melayu. Yang kedua, sekolah vernacular Tamil. Yang ketiga, sekolah vernacular Cina. Yang keempat, sekolah vernacular Inggeris. Dan yang terakhir adalah sekolah agama iaitu madrasah. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan untuk orang Melayu adalah berlandaskan kepada pelajaran agama Islam.
dan pembelajaran ini diadakan di surau dan masjid. Manakala selepas kedatangan British, sistem pendidikan bagi kaum Melayu, Cina, India dipisahkan mengikut sistem persekolahan kaum masing-masing. Sekarang saya akan menceritakan mengenai latar belakang Sekolah Vernacular Inggeris. Sekolah Vernacular Inggeris ini menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar, ditubuhkan di kawasan bandar dan guru-guru yang mengajar merupakan paderi yang telah mendapat pendidikan di Eropah. Memandangkan Sekolah Vernacular Inggeris ini menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar, ianya telah menjadi cabaran dan halangan yang besar kepada orang Melayu pada ketika itu kerana mereka tidak mampu bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik. Selain itu, British juga mengamalkan dasar British iaitu menyekat pelajar-pelajar Melayu untuk belajar di sekolah Melayu kerana mereka bimbang sekiranya orang Melayu belajar dengan pandai, orang Melayu ini akan menggugat kedudukan mereka. Namun, mereka mula memperkenalkan Sekolah Vernacular Inggeris ini kepada anak bangsawan Melayu pada tahun 1905 dan sekolah Inggeris pertama yang ditubuhkan ialah Penang Free School yang terletak di Penang. Sekarang saya akan menerangkan mengenai Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina dan juga Sekolah Vernacular Tamil. Sekolah Vernacular Melayu pertama ditubuhkan ialah Sekolah Melayu Gelugur yang terletak di Pulau Pinang. Sekolah Vernacular Cina yang pertama ditubuhkan ialah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Hualian yang terletak di Tanjung Perak, dan Sekolah Vernacular Tamil yang pertama ditubuhkan ialah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Manika Basagam yang terletak di Tanjung Malim, Perak. Kesemua sekolah vernacular ini menggunakan bahasa ibunda masing-masing, iaitu Sekolah Melayu menggunakan bahasa Melayu, Sekolah Cina menggunakan bahasa Cina dan Sekolah Tamil menggunakan bahasa Tamil. Kesemua sekolah ini juga ditubuhkan oleh British hanya untuk kepentingan tersendiri sahaja, terutamanya kepada kaum tertentu. Sebagai contoh, Sekolah Melayu ditubuhkan oleh British untuk kepentingan orang Melayu sahaja. Terdapat beberapa isu-isu berkaitan sekolah vernacular yang telah dibangkitkan oleh penduduk tanah Melayu ketika zaman pemerintahan British. Isu-isu ini telah dibangkitkan di dalam laporan Barnes 1950 dan juga laporan Venue 1951. Di dalam laporan Barnes, Jawatankuasa Barnes telah mengesyorkan agar sekolah-sekolah vernacular di tanah Melayu, iaitu sekolah Melayu, Cina dan juga Tamil, dibubarkan dan digantikan dengan satu sahaja sistem persekolahan, iaitu sekolah kebangsaan. Cadangan yang disyorkan oleh Jawatankuasa Barnes ini telah mula menimbulkan kerisauan dalam kalangan orang Cina kerana mereka risau kedudukan mereka akan tergugat sekiranya sekolah vernacular ini disatukan menjadi sekolah kebangsaan. Maka mereka telah mendesak untuk mempertahankan kedudukan pendidikan Cina, maka terhasillah laporan Venue pada tahun 1951. Berikut merupakan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Usaha yang pertama dapat dilihat di dalam Akta Pelajaran 1961, di mana akta ini merupakan usaha murni yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengembalikan semula kepercayaan rakyat supaya mereka memahami dasar pendidikan yang dilaksanakan adalah demi kepentingan masyarakat Malaysia yang majmuk. Usaha kerajaan yang kedua dapat dilihat di dalam Rancangan Malaysia yang kedua. Di dalam Rancangan Malaysia yang kedua, mereka memfokuskan kepada 3 perkara, iaitu menyatukan sistem pelajaran bagi menggalakkan perpaduan negara, memperluaskan rancangan pelajaran dan juga memperbaiki mutu pelajaran ke arah mencapai masyarakat yang maju berasaskan sains dan teknologi moden. Usaha kerajaan yang ketiga ialah kurikulum baru sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Kedua-dua kurikulum ini berperanan sebagai alat perpaduan kaum dan negara. Kerajaan juga telah menubuhkan sekolah wawasan, sekolah bestari dan juga sekolah kluster. Sekolah wawasan merupakan sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum dan agama. Sekolah ini menempatkan 3 buah sekolah rendah yang berlainan aliran di dalam kawasan yang sama. Setiap sekolah mempunyai bangunan sendiri dan boleh disambungkan antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung.
Sekolah Bestari pula merupakan sekolah yang ditubuhkan dengan teknologi canggih dengan pengubahsuaian kurikulum agar selari dengan perkembangan pesat dalam era sains dan teknologi. Manakala sekolah kluster merupakan satu jenama yang diberikan kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemanjadian murid. Kami juga telah melakukan soal selidik kepada pelajar yang pernah bersekolah di sekolah vernacular. Soalan-soal selidik ini diedarkan melalui Google Form. Melalui rajah yang pertama, dapat disimpulkan bahawa 52.6% pelajar tidak menghadapi masalah untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu, manakala 47.4% pelajar menghadapi masalah untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu semasa mereka bersekolah di sekolah vernacular. Melalui rajah yang kedua pula, sebanyak 63% pelajar tidak menghadapi masalah pergaulan dengan etnik lain, manakala 37% pelajar menghadapi masalah untuk bergaul dengan etnik lain di sekolah vernacular. Melalui rajah yang pertama, majoriti pelajar iaitu sebanyak 50% berpendapat sistem sekolah vernacular boleh menjejaskan perpaduan antara kaum dan wajar untuk dihapuskan, manakala 46 orang pelajar berpendapat sekolah vernacular ini tidak menjejaskan perpaduan kaum dan 4 orang pelajar tidak pasti sama ada sekolah vernacular ini wajar untuk dihapuskan ataupun tidak. Melalui rajah yang kedua pula menunjukkan majoriti pelajar iaitu seramai 54% tidak bersetuju kerajaan mengekalkan sekolah vernacular ini dan seramai 38 orang menerima baik keputusan kerajaan untuk mengekalkan sistem sekolah vernacular di Malaysia. Tetapi masih ada juga 2 orang pelajar yang tidak pasti sama ada wajar ataupun tidak kerajaan untuk menghapuskan sistem sekolah vernacular ini. Berikut merupakan keratan-keratan akhbar berkenaan isu sekolah vernacular di Malaysia. Isu ini sudah lama dibangkitkan namun masih belum mampu untuk mencapai kata putus kerana keputusan ini melibatkan pelbagai kaum. Semua kaum di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India masing-masing ingin mengekalkan sistem pendidikan mereka di negara ini. Kami juga berpendapat bahawa sekolah vernacular tidak wajar untuk dihapuskan kerana melalui sekolah vernacular pelajar boleh belajar berbagai bahasa dan bahasa yang dipelajari itu tidak mendatangkan kerugian kepada mereka. Selain itu, sistem sekolah pendidikan vernacular ini juga mampu meningkatkan kemahiran berinteraksi antara berlainan bangsa dan mampu untuk memupuk sifat bekerjasama antara berlainan bangsa. Mengupas isu tulisan Jawi di sekolah vernacular Cina, kami berpendapat bahawa tulisan Jawi merupakan tulisan yang indah untuk dipelajari dan tidak akan mendatangkan kesan yang negatif kepada orang yang mempelajarinya. Kesimpulannya, sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, kita wajarlah bertolak ansur antara satu sama lain dan tidak menimbulkan sebarang isu perkauman di negara ini. 嗨，你叫什么名字？我的名字叫哈米，你今年几岁？我今年8岁，你在哪里读书？在中京华校读书。你最喜欢的课文是什么课文？我最喜欢的课文是数学、华语。在学校，你有很多朋友吗？有你最好的朋友是谁？林俊宏。林俊宏。哇，好好好 ，OK，拜拜。